Hai semua, Assalamualaikum. Dalam entry kali ni, Umi nak kongsikan resipi viral. Asyik lalu lalang je kan kek yang satu ni? Jom kita cuba buat. Umi percaya ramai sungguh penggemarnya, terutama kanak-kanak dan para penggemar coklat. Bahannya pun mudah, hanya gunakan bahan-bahan yang kat dapur je. Dan Umi buat ni pun sukat guna cawan, tak payah nak timbang-timbang. Part yang paling best bila topping coklat ganache tu menjadi elok dan dapat mirror glaze effect. Mengeras elok, cantik je hasil potongan kan? Dalam tutorial ni juga Umi nak sharekan tips penting bagi dapatkan hasil kek yang super gebu, lembut, cara nak buat ganache bahagian atas tu bagi nampak cantik, elok, berkilat, shining, dan yang paling best walaupun keknya dibakar, hasilnya tengok tu tetap moist je. Gebu je kan nampak kek Umi ni? Hiasan bahagian atasnya tu Umi tabur dengan coklat chip butterscotch. Hai, memang layan lah makan waktu petang. Ada pelbagai teknik serta tips penting yang telah Umi highlightkan di sepanjang video. Jadi kalau boleh jangan di skip video ni, kerana setiap 1 minit tu ada poin-poin penting yang telah Umi kongsikan. Okey, jom kita mulakan. Sebelum mula baking, penting untuk kita siapkan dahulu loyang. Ini Umi guna loyang segi 4 saiz 9 inci. Oleskan dengan sedikit margarin ataupun boleh spray dengan panola oil untuk kita lekatkan parchment paper ni. Senang nak melekat. Kemudian kalau ada klip tu, lagi mudah kita nak klipkan je bahagian atas lebihan paper tu. Kalau anda tak ada klip macam Umi ni, boleh je oleskan dengan sedikit margarin di bahagian tepi loyang tu. Kemudian lebihan parchment paper tu lekatkan bagi nampak lebih kemas dan cantik kita punya loyang. Pentingnya untuk kita persiapkan loyang ni bagi nampak kemas, dan di bahagian tepi-tepi penjuru, keempat-empat penjuru tu kalau boleh jangan ada rongga kosong ataupun ada lebihan yang terbuka. Semuanya kalau boleh biar ditutup dengan parchment paper ni. Sebab apa Umi cakap gitu? Penting bila supaya kita bakar kek kita nanti, adunan kek tu tak meleleh di bahagian tepi-tepi penjuru tu. Sebab itulah akan menyebabkan kek kita tak gebu, tak naik tinggi. Jadi dah nampak cantik kan loyang ni. Okey, kita ketepikan. Jom kita mula buat kek. Langkah pertama, siapkan dahulu bahan A. Dalam pan masukkan 1 cawan gula caster. Kemudian campurkan dengan 1 tin susu cair. Susu cair ni kalau nak gantikan dengan susu fresh milk full cream pun boleh je. Kemudian masukkan sekali setengah cawan susu pekat manis. Resipi ni memang dah kurang manis. Kalau anda suka kek yang lebih manis, boleh lebihkan penggunaan susu pekat tu. Masukkan 1 cawan minyak jagung atau boleh juga gunakan minyak sayuran. Kalau boleh elakkan guna minyak masak yang kat rumah tu sebab kek kita akan kurang moist. Kemudian masukkan 1 cawan serbuk koko. Kalau nak kek yang lebih sedap, gunakan serbuk koko yang premium. Waktu ni jangan dibuka dahulu api dapur. Gaul sebati gunakan whisk. Bagi serbuk koko tu sebati bersama larutan susu dan juga minyak. Bagi dah nampak sebati gitu, barulah dibuka api dapur. Sederhana perlahan je buka. Kemudian gaul sebati hinggalah gula pasir larut. Okey, untuk bahan A, dah nampak siap tu. Gula dah larut sepenuhnya. Koko pun dah nampak shining, cantik, berkilat gitu kan. Tutupkan api. Biarkan bahan A ni suam-suam kuku, barulah digunakan nanti. Sementara tu jom kita siapkan adunan B pula. Untuk bahan B ni, Umi gunakan 3 biji telur grade A. Kalau pakai grade B, anda gunakan 4 biji telur. Untuk telur ni pastikan guna yang fresh. Kalau yang fresh tu kita boleh nampak telurnya nampak bertali dan jiggly gitu. Dia masih kental adunan putihnya. Barulah kek kita nanti naik gebu dan tinggi. Kemudian Umi tambahkan 1 sudu kecil creamy vanilla essence ni. Boleh nampak tu kan, essence vanilla ni berbeza sikit daripada yang biasa tu. Ianya lebih pekat dan baunya pun lebih wangi. Bahan B dah siap, ketepikan dahulu. Umi akan siapkan terus untuk bahan C. Senang nanti. Dalam 1 bowl, satukan 1,5 cawan tepung gandum ditambah dengan 1 sudu kecil soda bikarbonat. Tepung gandum dan soda bikarbonat ni anda ayakkan dahulu.
bagi hilang ketulan-ketulan. Terutama soda bikarbonat tu. Dia agak berketul sedikit kan. Jadi kita kena ayakkan kedua-dua bahan ni. Dah siap? Ketepikan dahulu. Jom kita mula mengadun. Dalam mixer, masukkan adunan telur yang kita dah campur dengan esen vanila tadi. Pasangkan mata mixer. Umi pasangkan mata yang jenis segini supaya senang adunan kita sebati. Mixkan adunan telur ni hinggalah berbuih. Tak perlu lama sangat. Speed pun gunakan speed nombor 3 atau 4 je. Jangan teroverbeat pula. Dalam speed 3 tu dah okey dah. Bagi nampak berbuih macam ni dah kira okey. Boleh angkat mata mixer. Kemudian masukkan adunan bahan A yang kita dah buat tadi tu. Adunan serbuk koko tu kan. Masukkan. Kemudian sambung mix lagi. Lepas masukkan adunan A ni, kita mix dengan kelajuan nombor 2 sahaja. Nak bagi adunan A tadi bersatu dan bercampur elok dengan adunan B, iaitu adunan telur. Bagi ia bercampur sebati, kira okey dah. Nampak tu kan, bahan A dan bahan B dah bercampur rata dan sebati tu. Stopkan sekejap mixer. Kemudian kita akan masukkan bahan C yang telah kita ayakkan tadi, iaitu tepung gandum dan soda bikarbonat. Masukkan je semua sekali. Selepas je masukkan tepung ni, sambung je beat lagi, gunakan kelajuan nombor 2 sahaja. Jangan lebih sebab kita tak nak overbeat. Sambung mix lagi hinggalah hilang ketulan-ketulan tepung tu. Bagi tepungnya bercampur rata dan sebati bersama bahan A dan juga bahan B yang telah kita masukkan. Kemudian sesekali tu kita boleh matikan mixer sekejap. Bagi scrap bahagian tepi-tepi dan bawah bowl. Boleh nampak tu kan, masih ada tepung-tepung yang masih bersisa tu, tak bercampur rata. Kita scrapkan sekejap. Kemudian kita sambung lagi mix. Umi mix ni adalah lebih kurang dalam 5 minit gitu. Bagi adonannya betul-betul licin dan tepungnya hilang ketul-ketul, supaya nanti kek kita tu masak sempurna. Kalau pakai kelajuan nombor 2 ni, jangan risau, kita beat lama pun dia tak akan overbeat. Adonannya dah nampak licin, dah tak ada ketulan tepung-tepung lagi dah. Terus kita tapis, masukkan adonan kek dalam loyang. Penting untuk kita tapiskan adonan kek ni supaya hasil tekstur kek kita tu lebih halus. Berongga-rongga kecil je. Tujuan kita tapiskan adonan ni bagi kita tapis sekali tali pusat telur yang menjadi punca kek kita berbau hanyir. Waktu ni kita boleh tapis sekali, boleh nampak. Biasanya tali pusat tu dia agak kental sedikit. Adonan kek dah siap masuk loyang. Hentak-hentakkan sedikit untuk kita keluarkan bubble udara dalam adonan. Kemudian Umi goreskan dengan lidi ni bagi kita pecahkan bubble-bubble udara yang ada tu. Okey, jom kita mula bakar kek ni. Kita bagi dia bersauna dalam oven sekejap. Preheat dahulu oven selama 5 minit, suhu 150 degree. Kemudian kita bakar kek ni pada suhu 140 degree. Masa selama 1 jam 15 minit. Hinggalah kek kita masak sempurna. Bakar guna api atas dan bawah. Umi letakkan loyang ni di rak kedua dari bawah supaya permukaan kek kita tak cepat burn dan masak sekata. Bila dapat bersauna, dia kembang naik gebu dengan jayanya sampai mereka sikit kat bahagian atas tu. Tapi jangan risau, nanti Umi akan tunjukkan cara untuk kita adjust sebab nak letak topping kan. Untuk cek kek dah masak sepenuhnya atau belum, try cucuk guna lidi sate. Kalau keluar adonan kek tu tak melekat pada lidi, maknanya kek dah masak sempurna. Okey, sekarang Umi nak tunjukkan cara untuk keluarkan kek ni dari loyang. Mudah je, ambil papan kek. Sebelum tu kita alaskan dahulu papan kek tu dengan plastik wrap ya, supaya permukaan kek kita nanti tak mudah tertanggal. Kemudian perlahan-lahan telungkupkan kek ke bawah, macam tu. Dan kita angkat loyang tu perlahan-lahan ke atas, kita buka. Okey, dah siap tu. Kita buka pula parchment paper. Parchment paper ni nanti jangan dibuang ya. Kita akan gunakan semula untuk letak dalam loyang. Masya Allah, tengok tu hasil kek Umi. Yang melekat-lekat di parchment paper tu lah yang sedap. Tengok tu masih panas-panas lagi kan. Hasil keknya nampak gebu, cantik, elok, lembut pula tu. Okey, yang ada di parchment paper tu, lebih-lebihan kek tu jangan dibuang. Letak balik di dasar dekat bahagian bawah kek tu. Letak balik.
Jangan dibuang, sayang kan. Ni Umi nak tunjukkan cara untuk kita masukkan kek ni semula dalam loyang. Letakkan parchment paper di bahagian atas kek, kemudian letak papan kek, terlungkupkan semula kek tu ke atas macam tu. Bila kita wrap dengan plastik wrap kat papan kek tu, tengok permukaan kek kita tu dia tak akan melekat. Nampak tu? Dah mula rata sikit kan? Kemudian kita letakkan semula parchment paper di bahagian atas kek dan kita terlungkupkan semula ke bawah. Sebab kita nak bahagian atas dan bawah kek tu ada parchment paper. Senang nanti. Angkat perlahan-lahan, kemudian kita angkat semula, masukkan. Senang kan? Kita angkat je parchment paper tu, masukkan. Sekarang ni bahagian bawah kek tu dah berada ke atas. Dah nampak rata. Tak ada lagi dah merekah-rekah tu. Sekarang ni bahagian permukaan yang merekah tadi tu dah berada di bawah. Bahagian bawah tu kita naikkan ke atas. Kira kita terbalikkan lah kek ni. Nampak permukaannya lebih rata kan? Supaya senang kita nak tuang ganache nanti, ia sekata je. Untuk buat topping ganache ni, masukkan 350 gram dark chocolate compound balls dalam satu mangkuk besar. Kemudian masukkan 310 gram dairy whipping cream. Umi guna brand Ensure. Satukan kedua-dua bahan ni. Kemudian kita akan masak guna kaedah double boiling. Masak hinggalah coklat coin tu cair sepenuhnya. Okey, Umi nak sharekan sedikit tips untuk buat topping ganache ni. Bagi mengeras dan cantik elok bila kita letak atas kek nanti. Tipsnya, pastikan bahagian coklat tu kita masukkan lebih sedikit berbanding whipping cream. Sukatan tu tak kisah. Nak coklat kita tu tebal mana pun tak kisah. Cumanya coklat tu kena lebih dari sukatan whipping cream. Contoh macam Umi ni 350 gram dark chocolate compound. Jadi whipping cream tu Umi akan kurangkan 40 gram. Jadi 310 gram je Umi letak. Barulah coklat kita tu akan cantik mengeras elok je. Dia tak terlalu keras dan tak juga mudah cair. Okey, coklat coin pun dah nampak cair sepenuhnya tu dan bercampur sebati bersama whipping cream. Kemudian barulah kita masukkan 1 sudu kecil butter. Masukkan butter ni supaya kita punya ganache tu lebih shining dan cantik. Dia nampak cair sedikit gitu kan. Dia tak terlalu cair dan tak terlalu pekat. Bila kita angkat tu, nampak tu dah cantik elok dah. Bagi suam-suam kuku gitu, tutup api biar suam sedikit je. Boleh masukkan dalam jug supaya senang kita nak tuangkan atas permukaan kek. Tuangkan bagi habis semua sekali. Baki sisa-sisa dalam jug tu jangan dibuang. Scrapkan guna spatula. Bagi licin semuanya. Sebab barang untuk buat ganache ni bukan murah kan. Kita pakai whipping cream dengan coklat burst tu. Kemudian gunakan lidi sate untuk kita pecahkan bubble yang ada tu. Bagi permukaan ganache kita nanti nampak licin dan cantik elok. Kemudian hentakkan loyang 2 ke 3 kali. Goyang-goyangkan sikit bagi coklat ganache tu merata di keseluruhan bahagian. Umi akan sejukkan sekejap bagi ganache tu betul-betul mengeras elok selama lebih kurang 5 jam. Inilah hasilnya setelah 5 jam. Coklat ganache dah mengeras elok tu. Kita keluarkan parchment paper dari loyang. Kemudian Umi gunakan spatula kecil ni. Sisipkan bahagian tepi belah atas tu sahaja. Sebab dia melekat sikit kan ganache tu. Pastikan spatula tu pun dibersihkan setiap kali kita nak sisip tepi kek. Bagi coklat ganache tu dia tak rosak. Cantik je kejadiannya. Kemudian tarik parchment paper tu perlahan-lahan ke bawah. Buka ke 4 penjuru bahagian tu. Jangan risau, ia tak akan rosakkan tekstur kek tu pun. Sebab ganache tu masih keras kan. Kemudian untuk cantikkan bahagian tepi-tepi tu Umi trimkan sikit. Kalau tak nak trim pun tak apa. Tapi bahagian tepi tu jangan dibuang. Boleh makan. Bagi sisip tepi kek tu. Bagi nampak cantik, cun elok. Kemudian bahagian bawah parchment paper tu tarik, alihkan di papan board. Kek board Umi tak ada, jadi Umi alihkan je ke atas papan ni. Umi nak sharekan sikit tips untuk potong kek coklat ni. Pastikan setiap kali kita lakukan pemotongan, rendam pisau kita dengan air panas. Kemudian dilap bersih barulah potong. Gunakan pisau panjang ni, senang. Kemudian pisau haruslah betul-betul tajam untuk dapatkan pemotongan yang cantik.
Bila kita rendam dalam air panas, kemudian kita lap bersih, pemotongan kita akan jadi lebih kemas. Permukaan ganache kita tu tak comot. Saiz nak potong tu besar mana, ikutlah suka anda. Macam ni kebetulan bentuk ni memang tengah viral. Potongan begini. Jadi Umi pun potonglah gini. Kemudian untuk nampakkan lebih menarik, bahagian atas ganache tu anda hiaskanlah. Macam ni Umi letak chocolate chip butterscotch. Memang sedap lah gandingan tu bersama dengan kek coklat moist Umi ni. Okey, jom Umi nak rasmikan satu dululah. Tengok tu hasil kek Umi nampak gebu, berongga-rongga halus je kan. Kek pun nampak moist sangat-sangat tu. Ganache-nya pun nampak licin, shiny, berkilat gitu. Apa tunggu lagi? Jom cuba. Sekian sahaja dalam tutorial kali ni. Jumpa anda di episod akan datang dengan pelbagai lagi resipi-resipi menarik hanya di channel Umi Atia Atif Kitchen. Jadi jangan lupa subscribe, like dan tolong sharekan video ni jika anda rasa bermanfaat. Tekan bel untuk dapatkan video terbaru dari Umi. Assalamualaikum. Bye. Bismillah.